Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma rzuqna tilawatal Qur'an ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina wa la taj'alid dunya akbaru hammina. Allahumma amin. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton serta pendengar program kita Hikmah Duha, selamat datang, terima kasih atas jemputan ini. Hari ini kita akan sama-sama merenung dan bertadabbur membaca salah satu surah yang sering kita baca di akhir pertemuan, di akhir majlis, di akhir majlis ilmu kita, yakni surah Al-Asr. Surah Al-Asr. Jadi pada setiap kali pertemuan kita dalam sesebuah majlis, kebiasaannya kita akan mengakhiri majlis kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu sabit berdasarkan hadis Nabi SAW, dan kita juga sering membaca surah Al-Asr. Itu juga sabit dengan perlakuan, perbuatan, athar daripada para sahabat baginda Nabi SAW ridwanullah alaihim ajma'in. Dalam hadis Imam Al-Baihaqi meriwayatkan bahawa para sahabat Nabi, jika mereka bertemu di antara satu sama lain, mereka tidak akan berpisah sehinggalah salah seorang daripada mereka membacakan surah Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kemudian mereka memberikan salam, Assalamualaikum. Jadi eloklah juga kita sama-sama membaca, merenung, bertadabbur isi kandungan surah Al-Asr. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, "Lau tadabbaran nas hadhihi surah lawasi'athum." Kata Al-Imam Syafi'i, sekiranya manusia semua sekali merenung, mentadabbur, memerhatikan secara dalam isi kandungan surah Al-Asr ini, lawasi'athum, itu sahaja sudah mencukupi. Itu sahaja sudah mencukupi. Jadi jom kita sama-sama melihat satu persatu ayat di dalam surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, wal asri, demi masa. Wal asri kita selalu terjemahkan dengan makna demi masa. Wal asri, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang agung. Di dalam Al-Quran, semua surah yang dimulai dengan sumpah, wawul qasam, wal asri, waw di situ dalam bahasa Arab kita namakan wawul qasam. Mana-mana surah yang dimulai dengan wawul qasam, maka dia adalah surah makkiyah. Adalah surah makkiyah, yakni surah yang turun sebelum daripada hijrah Nabi SAW, dan surah yang turun dalam suasana dakwah Nabi di Mekah. Dalam suasana dakwah Nabi di Mekah, tajuk-tajuk yang baginda Nabi sampaikan adalah tajuk-tajuk yang penting, tajuk-tajuk yang bersifat asas, yang berkait dengan akidah, yang berkait dengan world view, berkaitan dengan sudut pandang manusia terhadap dirinya, terhadap Tuhan, terhadap alam dan sebagainya. Dan ini salah satu surah yang penting sekalipun ringkas, sehingga kan Al-Imam Syafi'i menyebut la wasi'athum, kalau manusia tadabbur betul surah ini, itu saja sudah memadai. Wal asr, demi waktu asar. Sebahagian ulama kita menterjemahkan al-asr di situ dengan maksud masa, kerana di dalam bahasa Arab masa ini salah satu
perkataan masa dalam bahasa Arab adalah al-asr. Kita sebut asrun nabi, asrul khulafa'ir rasyidin, dengan maksud period ataupun zaman ataupun masa Nabi SAW dan masa pemerintahan khulafa' ar-rasyidin. Al-asr juga bermaksud senja, wal asri, demi waktu senja, demi waktu asar. Kerana apa bersumpah dengan senja, dengan waktu asar? Kerana senja menunjukkan penghujung hari. Senja menunjukkan penghujung hari. Hatta di dalam bahasa Melayu kita pun, kalau kita sebut di senja umur, maksudnya di penghujung umur. Senja ni selalunya pada jam 6, jam 7 kita sebut senja. Maka orang yang dalam jam 6, jam 7 ataupun dengan maksud dah masuk usia 60-an, dah masuk usia 70-an, maka kita namakan golongan ini golongan-golongan yang di senja umur. Kalau seorang student, seorang pelajar, seorang siswa ataupun siswi, kita sebut di senja pengajian, maksudnya dia sudah berada di hujung-hujung pengajian, dah tahun 3, dah tahun 4. Dan biasanya kita sebagai manusia bila berada di hujung-hujung masa, hujung-hujung keadaan, biasanya barulah kita sedar tentang apa yang telah berlalu dalam hidup kita. Bagi mereka yang melalui usia-usia hujung, tentulah mereka akan mula tersedar ataupun sering tersedar tentang apa yang mereka telah tertinggal pada usia-usia yang sebelumnya. Bagi mereka yang berada di hujung-hujung hari, bagi orang yang bisnes, yang berniaga, dah nak tutup kedai, barulah mungkin dia akan teringat, oh banyak lagi ni yang kalau saya usaha promosi, yang saya pulun, tentu saya akan dapat lebih lagi. Jadi di senja pengajian pun macam tu. Di senja pengajian pun macam tu, bagi mereka yang berada di hujung-hujung pengajian, di tahun 3, tahun 4 akan tersedar, oh banyaknya masa yang saya telah habiskan. Kalaulah saya pulun lagi, tentu saya akan dapat lagi. Dan itu kepentingan masa, wal asri, demi waktu senja. Sidang pendengar Hikmah Duha, kita tak kata setiap tahun penting, kita tak kata setiap jam penting, kita tak kata setiap minit penting, tetapi setiap saat sebenarnya juga penting. Kerana itu kata para ulama kita, sekiranya kita nak melihat nilai masa, sekiranya kita nak lihat nilai masa hatta sesaat, lihatlah upacara lumba lari dalam sukan Commonwealth, acara lumba lari 100 meter dalam Commonwealth. Jadi cuba kita tengok acara lumba lari 100 meter, jangan kata Commonwealth, tengok Olimpik, tengok acara pertandingan dunia lumba lari 100 meter. Perbezaan antara mereka yang duduk di tempat pertama, pingat emas, dan pingat perak, bukan pada kadar beza seminit, terlalu lama seminit, bukan 10 saat, no, bukan juga sesaat, bahkan kurang daripada saat, 0 point lebih-lebih, 0.1, 0 point sekian-sekian, maknanya kurang daripada sesaat pun sangat bernilai. Kurang daripada sesaat pun membezakan antara pemenang pingat emas dan pemenang pingat perak. Jadi itu dalam perkara dunia. Macam mana kalau kita lihat dalam urusan akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan di akhirat nanti bagaimana mereka di hari akhirat nanti, golongan-golongan yang melakukan perbuatan mungkar, perbuatan dosa. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fih. Di hari kiamat nanti, salah satu gambaran plot yang akan kita lalui, di mana kitab kita, kitab amalan kita yang para malaikat rekodkan di dunia ini akan dipersembahkan di hadapan kita. Fatarul mujrimin, maka semua orang akan melihat, termasuklah golongan-golongan mujrimin yang melakukan dosa. Qalu ma li hadzal kitab, mereka tertanya-tanya, mereka rasa takjub, terkejut. Ma li hadzal kitab, kitab catatan apa ni?
La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tak ada perkara kecil, tak ada perkara besar, melainkan semuanya tertulis dalam kitab tersebut. Tengok, jadi daripada ayat ini menunjukkan kepada kita jangan kita remehkan sama ada perkara kecil itu melibatkan dosa ataupun perkara kecil itu melibatkan amalan. Semuanya kita usahakan, yang wajib kita pulun untuk buat, yang sunat kita pulun untuk sempurnakan, yang haram jangan kita dekat, jangan kita sentuh, yang makruh kita tinggalkan. Cukuplah sekadar itu, moga ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi